Setugasnya Kasipuri. Dapat melihat suasana kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina itu, namun mungkin pengunjung ke kawasan-kawasan seperti pusat membeli belah yang kita lihat tadi akan berkurangan disebabkan oleh keadaan norma baru. Namun ini adalah untuk pastikan keselamatan bersama. Bagaimanapun kalau anda pergi ke tempat-tempat seperti itu, pusat membeli belah, foto opnya memang jelaslah sebab mungkin anda berada di situ berseorangan bersama dengan seorang rakan sahaja. Jadi meriahkan suasana sambutan Tahun Baru Cina, upload gambar-gambar dengan baju baru dan sebagainya. Semua ini masih boleh diteruskan walaupun di bawah SOP yang terkini. Namun dalam pada itu, kalau kita melihat suasana di pusat membeli belah itu, terdapat industri-industri kecil yang sentiasa cuba untuk membawa perniagaan mereka setapak lebih maju. Dalam keadaan kita sekarang ini, sudah pasti kita akan menghadapi sedikit situasi yang tidak memungkinkan perniagaan berlangsung seperti biasa. Walaupun kita sedang menganjak bergerak ke digital, namun terdapat perniagaan-perniagaan yang tidak boleh dijalankan secara digital kerana dasar perniagaan itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita lihat industri pelancongan, jadi ini melibatkan juga ejen-ejen pelancongan di seluruh negara yang terkesan teruk. Ada yang telah membuat pinjaman dengan pihak bank untuk meluaskan lagi skop perniagaan mereka kerana menjangkakan bahawa tahun 2020 akan menjadi tahun besar untuk mereka dengan melipat gandakan jumlah pelancong yang datang ke tanah air. Namun semua itu tidak menjadi disebabkan pandemik yang dialami oleh seluruh dunia. Dalam pada itu kita melihat apakah hala tuju untuk PKS, industri-industri kecil dan sederhana yang mana sedang bergelut dengan suasana pandemik yang tidak menentu dan juga survival mereka sudah pasti menjadi persoalan. Jadi kita bersama dengan tetamu kita secara Skype, Muhammad Suhaimi Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Standard Chartered Sa'adik Bank dan juga Wakil Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih Encik Suhaimi. Apa khabar Tuan dan juga daripada TM. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada TM kerana menjemput Persatuan Perbankan Institusi Perbankan Islam dan juga Kewangan Islam. Bersama-sama pada pagi ini kita sharing knowledge kepada semua rakan-rakan kita di luar. Terima kasih. Sama-sama. Sudah pasti kita semua rindukan Standard Chartered Marathon yang selalu diadakan di Kuala Lumpur. Mungkin hanya 2 ataupun 3 tahun yang akan datang kita akan dapat bersama semula dalam acara seperti itu. Namun kini kita bergerak untuk meninjau suasana PKS. Sudah pasti ramai yang bertanya, adakah pihak bank boleh panjangkan moratorium pembayaran untuk membantu kami? Apakah jawapan daripada pihak bank? Okey, terima kasih saudara. Kalau kita lihat yang mana kita selalu wawarkan berkenaan program moratorium ni, program moratorium ni sebenarnya bersifat sementara kerana ia hanya membantu mula dibuat secara pukul rata yang mana kita bagi kepada semua selama 6 bulan dan selepas itu kita lihat sasaran ini tidak seharusnya kepada semua kerana ada yang syarikat PKS yang berdaya saing maju boleh ke depan tanpa sebarang bantuan atau moratorium dan ada juga sasaran yang kita target ada bermasalah. Jadi apa pihak bank buat dalam industri, kita tolong mana-mana syarikat yang ada masalah, kita bagi moratorium secara bersasar bukan secara pukul rata kepada semua ahli PKS. Ini juga kita guna pakai untuk individu yang mana kalau bekerja tak ada moratorium sekarang ini, siapa-siapa yang tidak ada bekerja kita berikan moratorium yang secara bersasar. Dengan cara begini ekonomi kita akan terus berdaya saing secara holistiknya, yang mana PKS yang mampu persen dapat naikkan pertumbuhan ekonomi negara membantu dan juga mana yang lemah kita bantu dari segi cash flow-nya dengan moratorium yang sementara. Itu jawapan kami daripada pihak bank yang mana kita pun wawarkan melalui Minister Finance kita dan juga diwawarkan secara publicity secara meluasnya. Baik, sebelum kita berbincang tentang aliran tunai PKS dan bagaimana untuk mereka melestarikan aliran tunai dalam keadaan semasa ini, setiap kali kita menyebut perkataan moratorium itu masih ada yang mungkin tidak faham. Moratorium itu bukan bermaksud tidak perlu bayar untuk 2 tahun, tapi akan diteruskan apabila suasana ekonomi kembali stabil. Jadi boleh pihak bank jelaskan sedikit mengenai takrifan moratorium itu sekali lagi?
Sure, terima kasih. Saya rasa ini merupakan salah satu education awareness juga. Memang kalau pada permulaan bila moratorium kita laksanakan, ramai yang berkata mungkin tak perlu bayar, tak ada sebarang charge. Cuma saya nak maklumkan kat sini, kalau untuk ahli PKS, walaupun mengambil 6 bulan, memang kita ajakkan orang kata multi installment atau pembayaran hutang kita tangguhkan selama 6 bulan. Tetapi dalam masa ketika setiap bulan tu profit accrual dalam Islamicnya term atau interest accrual dan komersial masih di charge. Jadi itu katakan tadi, kalau mana-mana yang mampu membayar multi installment atau pembiayaan itu secara bulanan, teruskan. Kalau tak, kita rugi. Pertama, kita rugi ada dua benda kita rugi kalau mereka mengambil secara wenang-wenang je. Pertama, kita rugi masa nak lunaskan hutang kita. Sepatutnya kita habis dalam masa dalam 3 tahun, kita habis dalam 3 tahun setengah. Yang kedua, kita terpaksa membayar tambahan daripada profit accrual yang 6 bulan itu. Jadi saya rasa memang ahli PKS kita ni matang dan bijak membuat keputusan. Jadi oleh itu pihak bank pun membantu mana-mana yang dalam kesusahan, moratorium yang diberikan kepada mereka yang tersasar saja. Dan juga moratorium ini yang saya kata tadi, dia bukan bersifat kekal, bersifat sementara untuk membantu sektor-sektor dan juga memberikan mereka bernafas untuk survival mereka untuk masa hadapan. Ya, kawan. Baik, saya harap penjelasan itu akan membantu rakan-rakan PKS di luar sana. PKS ini, tuan, bukanlah bersifat industri besar. Simpanan mereka pun mungkin tidak dapat bertahan menjangkaui 6 bulan. Dan dalam keadaan sebegitu, bagaimana untuk mereka melestarikan aliran tunai yang sentiasa akan menjadi suatu yang dibimbangkan oleh PKS? Kerana aliran tunai itu telah pun terganggu pada bulan Mac yang lalu dan sehingga kini ia terus berlanjutan. Betul. Kami daripada Persatuan Perbankan Islam dan juga semua industri bank, kita faham keadaan sekarang yang paling impact yang dahsyat ketika waktu COVID-19 adalah PKS kita. Kita tahu wira-wira PKS kita yang sangat kental, yang ingin berdaya saing dan pergi ke global, mereka bermasalah ketika waktu ini. So apa yang tip yang saya boleh sharekan, yang mana kita sharing is caring, yang mana kita dapat juga daripada kawan-kawan kita PKS dari luar. Pertama, PKS perlu memantau transaksi harian perniagaan mereka dengan mengasingkan perbelanjaan perniagaan dan perbelanjaan pribadi, supaya pada PKS boleh rancang segala perbelanjaan perniagaan maupun pribadi tidak bercampur. Ini kerana kenapa? Sebab sekarang ni ramai ahli PKS kita work from home. Kadang-kadang dalam satu laci tu duit tu dicampurkan, duit perniagaan, duit pribadi. Yang paling penting, disiplinkan diri, asingkan duit kewangan untuk perniagaan dan juga untuk pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan ketika ini kita tahu prestasi ekonomi kita mungkin menurut prestasi penjualan kita. Oleh itu berbelanja hanya apabila perlu. Jadi dengan ini juga kita cuba kurangkan kos perbelanjaan yang tidak perlu digunakan. Yang ketiga, kami sarankan pihak PKS melihat semula strategi perniagaan mereka, mengambil manfaat peluang-peluang yang sedia ada. Kita maklumkan sekarang dengan keadaan PKP sekarang banyak terhad sikit batas perjalanan pergerakan tu. Jadi pertama, gunakan digital platform. Kita lihat digital platform ni berterus momentum sangat tinggi. Kita lihat banyak ahli-ahli PKS dan juga individu menggunakan digital platform untuk membantu perniagaan mereka. Yang kedua, guna, pakai dan ambil peluang dana-dana yang disediakan oleh pihak kerajaan dan negara melalui inisiatif penjana prihatin. Jadi saya juga nak wawarkan di sini nak wawarkan dana yang disediakan oleh pihak negara. Kita panggil kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar atau TRF berjumlah 4 bilion. Yang mana PKS layak memohon modal kerja sebanyak RM500,000 untuk tempoh selama 7 tahun. Kedua, banyak juga lagi dana dipanggil kemudahan teknologi tinggi, aspirasi pelaburan berjumlah 1 bilion dan juga kemudahan perusahaan mikro IMF berjumlah hampir 410 juta. Yang mana informasi ini semua ni kita boleh dapatkan dalam laman sesawang Bank Negara www.banknegara.gov.my COVID-19. InsyaAllah banyak informasi yang kita boleh dapat. Itu yang tip-tip saya yang saya nak sharekan kepada ahli PKS kita.
Baik, terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam memberi pencerahan kepada warga PKS di seluruh negara tentang bagaimana untuk menangani ataupun menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih kepada pihak Standard Chartered kerana sudi bersama kami. Terima kasih Encik Suhaimi. Ya, sure. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seterusnya kita akan berehat seketika.